Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita juga di akhirat nanti. Mulia di dunia pun kita dapat kemuliaan, di akhirat pun Allah muliakan kita. Nak kemuliaan, yang pertama mesti mati beriman. Kemudian lepas daripada siksa kubur, jadikan kubur tu taman syurga. Bangkit dari kubur sempurna keadaannya, secantik Siti Zulaikha. Dari kubur kepada mahsyar ada kenderaan. Di padang mahsyar ada apa? Ada lindungan arasy. Bila ditimbang, berat pahala dari dosa. Dapat pula meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Dapat masuk syurga, tak habis lagi tu. Dapat syurga, berbagai-bagai nikmat ada sana. Paling hebat, paling tinggi nikmat apa dia? Dapat melihat wajah Tuhan kita. Mudah-mudahan kita masuk golongan itulah. Itu yang kita nak, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia ni orang muliakan kita, orang hormat kita, orang baik dengan kita dan sebagainya. Jadi mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Mudah-mudahan ya, itu yang kita selalu doa tu apa? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita doa lagi ya. Jangan lupa doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kalau tak cukup nafas, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tarik nafas. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lagi. Wa qina azabannar.
Kena baca betul-betul. Kerana itu ayat Quran. Dia ada waqaf, ada wasal. Nak waqaf, waqaf. Nak wasal, wasal. Apa dia? Laju pun no? Dia baca, dia kata laju. Baca laju, tak apa lah. Janji betul. Nak laju tak apa, tapi janji betul. Jangan salah. Kalau salah, laju tak betul lah. Tak dapat pahala lah. Penat aja lah. Kena baca betul-betul. Ayat Quran mana boleh cincai-cincai. Kalau laju, laju. Kalau perlahan, perlahan. Kalau wasal, wasal. Kalau waqaf, waqaf. Dia ikut hukum. Baik, untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya kelebihan selawat atas Nabi SAW. Ada 41 kelebihannya. Kita baru baca yang ke-18, betul? Sudah tak tahu tentang mana 14. Ya, yang ke-14 betul. Kita dah habis yang ke-14. Yang ni, yang 18 ni tempat lain. Saya tak tulis Taman Sosial, saya tulis Sungai Galah. Dia mengaji kita ini juga. Masjid Sungai Galah tu ngaji kita ini juga. Sini pun kita ini juga. Batu Putih pun kita ini juga. Sungai Galah kat mana Ustaz? Sungai Galah tu kat mana? Ya Allah, Sungai Galah kat mana tu? Jalan ke Kampung Gajah. Dari sini pergi Ayu Hitam Labu. Lepas Ayu Hitam Labu pergi Teronok Main. Lepas Teronok Main pergi ke kiri ke Cangkat Tin. Lepas Cangkat Tin jumpa lah Sungai Galah belah kiri tu masjid tu belah kiri tu. Saya ngajak tu sebulan sekali. Nama Sungai Galah. Jalan Kampung Gajah. Ngajak kita ini juga. Cangkat Tin pun kita ini juga. Ada? Larat-larat pun pergi juga dah mana buatnya. Ada jadualnya di situ. Ada? Makin muda, makin lama makin muda. Betul lah. Lagi muda ni. Baik. Yang ke-14 sudah kita baca dulu. Sebab bagi menunaikan segala hajat. Sebab kalau kita berdoa, jangan lupa pada selawat. Doa, jangan lupa untuk selawat kepada Nabi SAW. Sebab ada doa tu lah. Yang pertama, puji Tuhan dulu. Kena doa tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau lain-lain lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Atau Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Macam-macam. Tapi puji Tuhan dulu. Lepas puji Tuhan, selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau selalunya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Betul? Baca dulu. Bukakan dada dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa lah. Minta lah benda. Ya Allah, kayakan aku. Ya Allah, sihatkan badan aku. Ya Allah. Apa dia? Ya Allah, sihatkan Ustaz ni. Apa-apa nak minta ya. Itu dia. Jadi maknanya itu sebab bagi menunaikan segala hajat. Itu di antara selawat ya. Faedahnya. Jadi kalau nak berdoa, selawat dulu. Udah puji Tuhan, selawat dulu. Betul baru minta. Itu yang ke-15. Yang ke-16. Sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Orang yang suka selawat tu berkat. Apa berkat? Apa saja nikmat yang dia terima, digunakannya di jalan yang diredai oleh Allah. Itu nama berkat. Dapat mata, gunakan mata tu untuk apa? Tengok Quran, tengok hadis, tengok keluarga, tengok tempat dia kerja dan sebagainya. Itu berkat lah tu, dapat pahala. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala.
Dari masuk yang masuk dalam perut pun dapat pahala, dari kemaluan pun dapat pahala juga. Nama berkat. Bila pahala banyak macam? Nak pahala ke tak nak? Ada? Bila pahala banyak macam? Buat banyak ke baik? Buat banyak-banyak selawat. Ya. Itu dapat berkat. Bila pahala banyak, Allah redha dengan dia. Ada tak Allah khabar? Fa amma man thaqulat mawazinuh apa? Fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Tanda berkat. Tanda tak berkat, mata yang salah guna. Tengok kotak bingung di rumah. Tak berkat tu. Asal malam tengok kotak bingung tu. Kalau tengok ceramah tak apa. Kalau tengok apa? Ustaz Azhar Izrus tak apa. Ini dah. Tengok apa? Tengok bersama janggut. Tengok apa? Tulis tujas. Tengok. Apa lagi? Tengok tari menari dan sebagainya. Itu tak berkat tu. Tengok Love in Paris. Kita nak berkat ke nak lalai? Nak berkat. Itu selawat banyak tu. Berkat ya. Segala-gala anggota yang Allah bagi tu berkat semua tu. Ya. Itu yang ke Yang ke-15. Betul? Sebab bagi selawat Allah Ta'ala yang 14 dah. Yang ke-15 tadi. Sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Kalau kita selawat, Allah pun selawat. Malaikat pun selawat. Mana tahu? Allah khabar. Ada Allah khabar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak. Banyakkan selawat. Berkat. Yang Allah turut serta bersama dengan kita, selawat aja. Kita semayang subuh tadi, Allah semayang ke dah? Ngapain dah? Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Dia yang disembah. Jadi kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Dia bukan nyembah. Dia kena sembah. Jadi sebab itu dia tak semayang. Kita puasa. Ada berapa bulan sudah kita puasa kan? Allah puasa ke tak? Mengapa Allah tak puasa? Kerana Allah bukan jenis makan dan jenis minum. Allah tak perlu kepada makanan, tak perlu kepada minuman. Yang perlu siapa? Kita. Sebab kita buat puasa. Perintah kita puasa tu selawat. Teringin nak makan, tak ada makan. Teringin nak minum, tak ada minum. Kita bertentangan dengan selalu yang kita buat tu. Itu dia. Jadi sebab bagi menyucikan dan itu yang kelima, sebab bagi selawat Allah Ta'ala dan malaikat dan atas orang-orang yang selawat atas Nabi SAW. Jadi malaikat pun selawat juga. Bila kita banyak selawat besok, senang dah kita nak minta apa? Syafaat dari Nabi. Tak kita nak syafaat. Syafaat apa? Bantuan, pertolongan. Itu nak syafaat ya. Kita dah minta syafaat tu banyak. Minta daripada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Minta daripada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi. Minta daripada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi. Minta daripada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi. Minta daripada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi. Minta daripada Nabi Musa. Nafsi, nafsi. Sudahnya, akhirnya minta daripada Nabi kita Muhammad SAW. Lagi baginda pun sujud kepada Allah. Dan Allah izinkan, minta lah kamu. Ya? Dan dia bagi kita syafaat. Apa di antara dapat syafaat tu? Apa kita dapat? Kau sah? Apa dapat kita? Tanda kita dapat syafaat apa?
kita menjadi orang yang pertama, kumpulan yang pertama dihisap oleh Allah Ta'ala. Patutnya kita bila dihisap? Akhir sekali, kita umat yang terakhir. Patutnya kita last sekali. Tapi kita potong queue. Tahu apa potong queue? Kita menjadi orang yang pertama dihisap. Nampak? Itu syafaat itu. Kemudian ada di antara kita yang masuk syurga tanpa hisap. Kita kena syafaat itu. Dapat syafaat itu. Tak ada cek terus masuk syurga je. Tak nak kan? Atau banyaklah selawat. Mudah-mudahan kita masuk dalam syurga tanpa hisap. Kemudian patutnya masuk neraka. Tapi kerana dia banyak selawat, terus tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Itu di antara syafaat Nabi SAW. Ada banyak 8 syafaat semuanya. Jadi itu dia. Banyaklah kita selawat kepada Nabi. Kerana bila kita selawat, malaikat pun selawat, Allah pun selawat sama. Itu yang ke-15 ya. Yang ke-16, sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Berkat tu dapat pahala. Apa saja kita buat dapat pahala. Yang ke-17, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Maknanya apa? Belum mati lagi dah dapat syurga. Sekarang ni dapat syurga dah. Perempuan ni dapat syurga dah. Mana tahu? Itu taman-taman syurga. Ni taman syurga. Mana tahu dapat? Jiwa tenang tu syurga lah. Seronok tu syurga lah. Gembira tu syurga lah. Boleh ngajar walaupun patutnya mati. Ada tak orang patutnya mati tapi dia boleh ngajar kejap ni? Boleh tak? Apa tu? Syurga lah tu. Tak faham kan? Kalau tak faham je benar-benar boleh. Belum mati lagi. Bila dah mati esok lagi banyak nikmat ya. Dalam kubur ada nikmat dan sebagainya. Itu dah kita cerita dulu lah. Jadi lah. Sebelum dia mati dia, dahulu daripada matinya, dia dapat syurga. Jiwanya tenang. Tak ada banyak masalah. Ada masalah pun Allah selesaikan masalah dia. Anak-anak betul menyeronokkan. Dapat anak-anak yang soleh. Dapat suami yang soleh. Dapat jiran-jiran yang baik-baik belaka. Itu syurga tu. Membantu kita aja. Itu syurga belaka tu ya. Itu. Jadi kalau nakkan macam tu, nakkan syurga sebelum mati apa? Banyaklah selawat. Bukan teruk benar Allahumma salli ala Muhammad. Senang aja. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun lagi senang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat je ya. Itu dah. Itu yang ke-17. Yang ke-18. Sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Hari kiamat esok huru-hara yang amat dahsyat. Mula-mula di dunia lagi dah huru-haranya. Macam mana? Tandanya yang pertama ditiup sangkakala. Bila ditiup sangkakala, di dunia lagi dah huru-hara. Tuan-tuan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, kata Allah. Pada hari itu dia lari daripada saudara-saudaranya, tak kenal akan saudaranya. Adik-beradik tak kenal. Tun tak kenal dengan non. Adik-beradik masa tu. Walaupun dah kembar tu patutnya kenal. Dia masa itu tak kenal. Buat tak peduli je. Kalau ada lah masa kita ditiup sangkakala tu, kalau kita dah mati dulu, tak ada lah. Perempuan tak kenal pun. Wa ummihi wa abi, mak dan ayah pun tak kenal. Sekarang ni mak ingat dah. Walaupun tak ada tapi ingat dah. Ingat. Ayah ingat dah. Ingat. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat dan anak-anak pun lupa. Sahabat-sahabat lupa. Ni semua lupa antara satu sama lain ni. Lari antara satu sama lain. Kak Besar dengan non tu lari. Kak Besar dengan apa? Dengan Tun lari. Tun dengan non lari. Asmah lari. Semua lari belakang dia. Kerana huru-hara yang amat dahsyat itu di dunia lagi. Udah mati dalam kubur, kena seksa. Seksa kubur ada berapa perempuan? Udah lupa. Ada 4.
Sekali lagi, siksa kubur ada berapa? Ada 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Siksa kubur. Bangkit dari kubur. Ada yang bangkit rupa serigala, ada yang bangkit rupa rimau, ada yang bangkit rupa itik, ada yang bangkit rupa semut, ada yang bangkit rupa kaldai, ada yang bangkit rupa babi. Siapa nak? Babi hitam lah tu. Tapi bagi orang yang mulia dibangkitkan secantik Siti Zulaikha. Itu dia. Kemudian dari kubur ke padang mahsyar ada kenderaan. Ada kenderaannya bagi orang yang bahagia. Kalau orang menderita, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut, ada yang jalan atas perut, malahan ada yang jalan atas kepalanya. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Boleh bayang? Kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu di dunia pun dah ada. Ada tak satu tarian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Apa tariannya? Break dance. Banyak yang dah hafal rupanya. Itu namanya break dance. Di dunia ni apa? Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Macam je lah kepala, atas kepala. Saya tengok kan apa? Siapa boleh katakan? Ya? Tapi di akhirat itulah rupanya. Kemudian di padang mahsyar, matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Atas hangus dia tak mati ke tak? Mati ke tak? Tak mati walaupun sejengkal matahari tu. Ya? Walaupun apa namanya? Buntung. Tapi tak mati-mati. Kerana di akhirat mana ada mati. Kita mati berapa kali tuan-tuan perempuan? Sekali aja. Mati sekali aja. Hidup berapa kali? Hidup 2 kali. Hidup 2 kali, mati sekali. Itu dah. Itu keadaan dia. Huru-hara yang dahsyat. Panjang cerita huru-hara ni kan. Ya. Disukakan dengan apa? Mana kedua? Yang ke berapa tadi? 18 ya. Sebab kelepasan dari huru-hara pada hari kiamat. Yang ke-19, sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Kita selawat pada Nabi, Nabi jawab tak? Nabi jawab. Sebut je lah Allahumma salli ala Muhammad. Oh, Tun nyebut nama aku ya. Ya, Nun tu nyebut nama aku ya. Kak Pesah tu sentak sentiasa je selawat. Laju-laju tu, tak apa. Laju-laju tak apa. Tapi yang eloknya perlahan sikit lah. Allahumma salli ala Muhammad. Biar nyata terang. Ya, betul. Tapi laju pun kalau betul tak apa. Itu dia. Yang kedua, sebab bagi yang itu ke? 20. Yang 20 ya? Tadi 19 tadi ya? Sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Yang ke-20, sebab menjaga bagi lupa akan Nabi SAW. Banyaknya kita lupa akan Nabi. Jadi bila kita selawat, ingat balik. Bila selawat, Nabi. Nabi kerana Nabi lah. Sangat sayang kepada kita. Kerana Nabi lah aku buat apa ini. Kerana Nabi itu sentiasa ingat kepada kita. Sentiasa mendoakan untuk kita. Dia bangkit dari kubur pun tak ada boleh ingatkan isterinya. Ingat apa? Ingatkan kita. Ummati. Ya kira. Jadi kerana itulah kita banyak selawat tu. Tanda kita ingatkan dia tu. Itu 20. Sebab menjaga bagi lupa akan Nabi SAW. Supaya jangan lupa. Yang ke-21. Sebab menghilangkan papa orang yang selawat atasnya. Siapa rajin selawat, dia tak akan papa. Apa itu papa? Miskin ada. Ada lagi. Papa? Apa tak ada. Itu papa. Apa tak ada itu apa? Duit tak ada, pakaian tak ada, makanan tak ada, rumah tak ada, kenderaan tak ada, semua tak ada. Itu namanya apa?
Itu tak teruk sangat. Lebih teruk lagi kalau apa iman. Kalau apa ibadah. Kalau apa kesihatan. Itu kita mengelakkan kena apa. Banyak selawat. Tak ada kena apa. Adalah. Senang hidupnya. Di akhirat itu lagi senang ya. Itu yang keberapa? 21 dia. Menghilangkan papa orang yang selawat atasnya. Yang ke-22. Sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya. Menyesal pada hari kiamat. Ya, tempat dia selawat tu wangi baunya. Lantaklah dia kentut tu tempat yang mana. Wangi baunya. Kentut tu pun lebih wangi daripada bau kasturi. Ya, kalau dia rajin selawat. Wangi bau tempatnya. Tempat duduk tu wangi. Kemudian apa dia? Tak ada apa? Tak ada menyesal pada kiamat masuk. Pada kiamat kalau masuk syurga mana dia menyesal? Adakah nyesal kalau masuk syurga? Adakah duka cita? Adakah merongot-ongot? Adakah letih? Kat besar tu kuat tu. Atas bukan ada kerja pun. Dan syurga ada kerja ke? Dan syurga ada masak ke? Ada nyerang ayah ke? Apa ada kerja di syurga? Apa tak ada kerja? Dia gembira, seronok, ya. Berhibur je kerja dalam syurga. Kalau dapat masuk syurga lah. Tapi tidak masuk syurga, kena berkorban dulu di dunia ni. Dunia ni banyak benda kita kena buat. Kena puasa Ramadan, kena semayang, kena menutup aurat, kena masak untuk suami dan keluarga. Macam-macam kerja di dunia ni. Untuk dapat kesenangan di akhirat besok. Ya, tak ada menyesal dalam syurga besok. Yang ke-23, menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Bila sebut nama Muhammad, kita ikuti dengan selawat. Muhammad apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas daripada sifat kedekut. Bakhil. Tangkai jarin. Tak hidung. Masin. Lagi? Cike. Dia lepas daripada sifat-sifat itu. Jadi dia orang yang pemurah. Orang yang penyantun. Orang pemurah apa dapat? As-sakhiyu kata Nabi. Orang yang pemurah. Ya, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tu bukan artinya dekat jarak dengan Allah. Bukan Allah tu sama dekat dengan dia, bukan. Dekat dengan rahmat Allah. Allah bagi dia rahmat. Hendak kata hendak rahmat Allah. Dekat dengan manusia. Qaribun minan nas. Manusia dekat dengan dia. Hendak ada berkawan dengan orang yang pemurah. Hendak ada bergaul dengan orang yang pemurah. Hendak ada berpeluk-peluk dengan orang yang pemurah. Itulah dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah. Dekat dengan syurga. Orang pemurah tu senang masuk syurga, ya. Bila dekat dengan syurga, ba'idum minan nar. Jauh daripada api neraka. Dia dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Itu dia kalau dia jadi pemurah. Tapi al-bakhilu, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari syurga. Bila jauh dari syurga, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Jadi nak mana pilih? Satu dapat syurga, lagi satu dapat neraka. Nak akan senang dapat neraka, jadi bakhil. Jadi tangkai jarin. Jadi tak hidung masin. Jadi cike. Jadi kedekut. Jadi dekat dengan neraka. Jauh daripada syurga, ya. Itu dia. Itu yang ke-20 apa tadi? 22, ya. 23. Menafikan, nak baca ni 23. Menafikan daripada hamba itu bakhil daripada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-24, kemenangan daripada
kemenangan daripada doa yang atasnya dan hinalah orang yang meninggalkan selawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Orang tak nak sebut tu hina. Tak nak sebut tu bukan lupa, saja tak siap. Saja tak nak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sebut Muhammad, diam. Saja tak nak. Kalau dia tak teringat lagi tu dia banyak-banyak fikiran ke lain, itu tak ada teruk lagi, tak ada hina lagi. Yang hina tu saja tak siap. Getik kau sebut namanya. Itu jadi hina tu. Siapa getikkan dia, getiklah Allah kan dia. Bila getik Allah kan dia, dapat syurga dah. Tak dapat syurga. Ya? Banyak sebut selawat ni. Itu yang ke-24. Yang ke-25. Datang orang yang selawat itu atas jalan syurga. Dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan syurga. Orang yang selalu selawat, dia tahu je jalan ke syurga tu. Tahu je jalan. Macam kalau kita nak pergi ke Taman Melayu Jaya, tahu tak jalannya? Tahu je jalannya. Ikut jalan raya pun boleh, ikut jalan besar pun boleh, ikut Batu Putih pun boleh, ikut jalan Batu Putih pun boleh. Dia tahu je jalannya. Nak menuju ke Taman Melayu Jaya. Saya datang mari pun, begitu tahu je jalannya. Sampai ke Pekan tu, belok kiri. Lepas kedai Mubarak tu belok kiri, jalan terus. Duduk kanan balik. Itu terus aja sampai kedai Haji Ibrahim. Tahu mana kedai Haji Ibrahim? Nasi kandar Haji Ibrahim. Mana dapat dah? Tahu je jalannya. Begitulah orang selawat besok. Bila dia rajin selawat, tahu je dia jalan ke syurga. Ini jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Tak ada sesat jalan. Tapi orang tak nak selawat, tak tahu jalan. Nak pergi ke Kebun Tosa, nak pergi ke Taman Tosa, terus ke mana? Terus mana Nawar? Jauh ke dekat? Jauh lah. Nak pergi ke Batu Putih, terus ke Tan Labu pergi. Jauh ke? Itu dia. Kerana dia tak ada selawat. Jadi ini nak menggalakkan kita ni supaya banyak selawat atas Nabi. Hari ini dah selawat ke belum? Sudah. Alhamdulillah. Banyak ke sikit? Banyak. Mudah-mudahan banyak dia. Itu yang ke-25. Ada yang 24 tadi ya. 25 dah. Yang ke-26. Lepas daripada busuk majlis. Yang tiada mengucap padanya zikrullah dan Rasulnya. Kalau kita duduk berhimpun ramai-ramai, langsung tak sebut nama Allah, langsung tak sebut nama Rasul, langsung tak ingat mati, langsung tak ingat tanggungjawab kita di dunia ni. Busuk majlis tu. Bangor, tahu bangor? Allah, dia tak kerti apa bangor. Bangor tu kan? Yang paling busuk. Bukan bangau. Bangor, B-A-N-G-O, Bangor. Dia tak faham cakap Perak ni. Itu Bangor. Terlalu busuk. Tak dapat duduk dekat pun tak lalu. Jauh pun tercium baunya. Itu Bangor penuh ya. Macam bangkai tu. Bangor ke tak? Bangkai tu Bangor ke tak? Lebih lagi bau manusia. Yang udah reput. Bangor ke tak? Lagi busuk baunya. Itu dah. Jadi yang tak nak sebut selawat Nabi tu, yang tak nak selawat tu, yang tak nak sebut zikir, tak nak sebut nama Allah tu, itu Bangor majlis tu. Busuk majlis tu ya. Yang ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa majlis, macam majlis ilmu kejap ni, saya ngajar tadi apa saya sebut mula-mula? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak saya sebut itu? Atau alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Apa sajalah. Tapi nak sebut alhamdulillah, jangan tinggal alhamdulillah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, selawatkan Nabi. Wassallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pengkoman ya. Jadi maknanya mengharumkan majlis itu, menyonokkan majlis itu, memberkatkan majlis itu. Sebab bagi sempurna kalam, sempurna sebutan, kalam tu sebutan ya.
sempurna sebutan kita tu. Bila sebut nama Allah, sebut nama Rasul. Yang dimulai dengan Alhamdulillah dan selawat atas Nabi SAW. Kemudian yang ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim. Esok lalu atas siratal mustaqim tu cepat seperti kilat menyambar. Nak kata nak? Ya. Itu lalu atas siratal mustaqim. Ada orang yang lalu atas siratal mustaqim tu seperti kilat menyambar. Sedor-sedor dah lepas je. Ada orang lalu titik siratal mustaqim seperti burung terbang. Laju ke tak? Laju jugalah, tapi tak selaju kilat tadi. Kilat cop dah sampai. Kalau burung terbang dulu. Tapi sampai tak? Sampai. Tak ada apa yang menghalang dia. Kalau ada bangunan tinggi, terhalang tak? Tak ada. Dia boleh mengatasi bangunan yang tinggi tu. Ada gunung? Boleh lalu tak? Boleh di atasi gunung tu. Itu kalau burung terbang. Ya. Udah, tapi tak selaju kilat menyambar. Kemudian ada yang pergi titik surat yang meniti surat al-mustaqim tu seperti orang naik kuda. Orang naik kuda laju ke tak? Perempuan? Laju juga, tapi tak selaju burung. Nombor 3 lah dia. Seperti orang naik kuda. Ustaz, kita nampak burung slow je, kuda laju lagi. Slow pun di atas. Mana laju dengan kita? Kalau kita berambat burung di atas, mana laju? Dia lagi laju. Itu dah. Itu kita nampak lah. Itu yang kan? Yang ketiga tadi macam seperti kuda berlari. Macam kuda berlari. Macam Robin Hood naik kuda. Laju ke tak? Atau apa? Siapa naik kuda? Roy Rogers naik kuda. Laju tak? Laju ya. Macam Kit Carson naik kuda. Laju lah. Tahu? Tak kenal tu? Saya ni peminat komik dulu tau. Laju. Kan Lone Ranger naik kuda. Kenal Lone Ranger? Laju. Kuda laju lah. Tapi tak selaju burung. Atau seperti orang yang berlari. Orang berlari. Orang merambat. Seperti Usain Bolt. Kenal? Tak kenal Usain Bolt? Pelari yang paling laju di dunia. Namanya Usain Bolt. Boleh berlari 100 meter 9.8 saat. Laju tu. Tapi tak selaju kuda. Ya ke tak? Jadi laju juga. Seperti ada orang yang meniti siratul mustaqim tu berjalan kaki. Dia berjalan kaki tu boleh lah. Tetap kaki jalan. Dia macam orang jogging lah. Jalan ya. Perlahan sikit lah. Tak selaju kuda. Tak selaju burung. Tak selaju cepat macam kilat. Tapi sampai juga lah. Jalan kaki tu sampai juga ya. Atau ada seperti orang merangkak. Kalau anak merangkak. Atas titik siratul mustaqim. Merangkak. Laju ke perlahan? Kita try merangkak dari sini keluar. Daripada bilik ni pergi keluar sana. Laju ke perlahan? Perlahan. Merangkak aja. Ada yang mengesut. Mana perlahan? Merangkak ke mengesut? Mengesut lagi perlahan. Ingat tu perempuan, titik siratal mustaqim itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kalau dia ngesut, apa jadi pada punggungnya? Habis luka punggung tu ya. Kalau mengesut, kerana dia tajam. Ya. Jauhnya pula tu berapa jauh? Berapa jauh antara tepi ke tepi? Berapa jauhnya? 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Bukan kira dengan batu, kira tahun perjalanan. 5,000 tahun, apa ini apa? Mendaki. 5,000 tahun, apa ini apa? Mendatar. 5,000 tahun, menurun. Itu titik siratul mustaqim ya. Jadi kalau orang banyak selawat, tak ada lah merangkak. Tak ada lah ngesut. Itu dah ya. Itu keadaan orang meniti siratul mustaqim.
Jadi agak-agak lepas ke tak? Boleh lepas tak? Boleh. Kalau banyak selawat, boleh lepas ya. Kalau malas selawat, tak ada selawat, getik nak selawat, payah lepas. Bila kena di atas titik siratul mustaqim tu ada pula pengait tau. Ada pengait. Apa boleh pengait? Nak ambil nyok apa buat? Kait lah. Biar dia luruh je ke tak? Namanya kalalib. Wabihi kalalib. Kata Nabi dalam hadis. Baca musikah hadis-hadis tu. Tentang baca muqaddimah musikah hadis tu. Wabihi kalalib. Dan padanya ada pengait. Bila kait, apa jadi pada orang yang di atas titik sirat tu? Jatuh ke bawah lah. Sampai tak jatuh angkat tangan? Jatuh ke mana? Semua. Kena neraka. Neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Syurga ada berapa? 8. Itu tandanya rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Itu dah. Jadi ada pengait tu. Itu yang payah tu. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke-20. 8 ya. Sebab bagi kemenangan. Kalau lepas, menanglah. Sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim. Kalau lepas, menanglah tu. Sebelum dia udah lepas. Sebelum dia dimasuk. Kalau lepas ke mana tu? Syurga. Berapa syurga ada? 8. Sebelum masuk syurga, apa buat dulu? Minum dulu. Minumnya di mana? Di Telaga Al-Kautsar. Ada pernah dengar ayat ni? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sediakan untuk kamu satu telaga namanya daripada sungai Al-Kautsar. Telaga Kautsar tu panjangnya sebulan perjalanan. Lebarnya pun sebulan perjalanan. Tingginya pun sebulan perjalanan. Itu satu telaga daripada sungai Al-Kautsar. Ataupun dipanggil telaga Haud. Telaga Haud tu telaga Nabi. Telaga Nabi untuk Nabi Muhammad je. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk Nabi-Nabi lain. Telaga Haud. Haud. Wow. Dot. Haud. Telaga Haud. H-O-U-T-H. Haud. Itu dah. Minum dulu. Cawannya sebanyak bintang di langit. Banyak ke sikit? Banyak. Gelasnya tu. Tempat cebok minum tu. Sebanyak bintang di langit. Jadi cukup ke tak cukup? Untuk manusia. Cukup penuh ya. Itu. Atmosfer syurga mana ada yang tak cukup? Syurga. Yang tak ada apa di neraka. Neraka tak ada apa-apa, tak ada apa-apa ya. Ini syurga. Cukup semua. Ada lagi hal. Sekali minum puan-puan, minum air dari telaga hal tu, ya. Airnya pula, cerita air dulu. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Itu telaga hal tu. Sekali minum dari telaga tu, dari air tu, tidak akan dahaga selama-lamanya. Lepas itu tak ada dahaga lagi. Dah masuk syurga tak ada dahaga. Ada tak ada minum ke? Tak usah, tak ada minum ke? Tak ada dahaga apa minum? Dia tak ada dahaga tak payah minum lah. Minum ke tak perempuan? Minum. Tapi dia minum bukan kerana dahaga. Dia minum kerana seronok nak minum. Macam lepas ini perempuan dah minum rumah tak? Ada tak minuman kah? Minum ke tak? Itu dah minum apa yang minum? Seronok nak minum. Macam itulah dia suka betul ya. Bukan kerana dahaga. Kalau kerana dahaga maknanya dahaga itu penderitaan. Dengar lalu. Dahaga itu adalah penderitaan. Dalam syurga mana ada menderita? Mana ada sedih? Mana ada sakit? Mana ada payah? Jadi dia minum kerana nak minum. Itu aja. Itu telaga hal. Lepas itu dalam syurga tu saya cerita lah banyak benda lah nikmatnya ya. Itu yang ke bawah tadi 28 ya. Yang ke-29
Sebab bagi berjumpa orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Dan sanak tu apa? Harapan yang hasan, harapan yang baik antara langit dan bumi. Itu sanak. Harapan yang baik di antara langit dan bumi tu. Kerana bumi dan langit tu sentiasa berbaik-baik. Tak ada pernah bergaduh-gaduh antara langit dan bumi tu. Jadi banyak selawat. Jadi boleh menyatukan langit dan bumi tu. Penduduk langit, penduduk bumi bersatu besok. Onok dalam syurga. Yang ke-30, sebab bagi rahmat Allah. Siapa banyak selawat, Allah bagi rahmat pada dia. Tak ke tak nak rahmat Allah. Buat apa? Nak masuk syurga. Nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Nakkan rahmat Allah. Kerana kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Tak ada rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga. Bukan. Orang yang dosa besar tu lagi selawat dapat rahmat. Kalau dosa besar, tak ada selawat. Apa selawat yang ada dosa? Dia orang tak melakukan dosa, dia selawat. Orang yang buat dosa besar takkan tengah mencuri tu Allah sallallahu Muhammad. Allah ya betul kan? Tengah berzina tu Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Tak ada selawat pun. Kalau dia belum bertaubat, Ustaz. Dia belum pas yang lama. Dia selawat. Kalau dia mengumpat-umpat pun dia selawat macam mana Ustaz? Itulah. Kalau dia ngumpat tapi dia taubat, tak ada ngumpat lagi lepas itu. Dia itu suruh taubat tu. Bila taubat dia buat lagi ke dah? Buat juga. Buat juga kadang-kadang kita ni. Kadang-kadang umpat. Kalau dah taubat, syarat taubat tu apa? Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan maksiat itu. Yang ketiga berazam tidak akan melakukan maksiat itu. Itu baru terima taubat. Kalau buat juga, taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi. Dengar ni. Buat lagi, tak ada taubat. Langgar lori macam. Itu yang kita risau tu. Kita nak buat taubat. Dah taubat baru mati. Kita nak itu ya. Kalau tak ada taubat mati, malang lah ya. Itu dia. Itu sebab kita jangan buat lagi. Kalau buat lagi, taubat, buat lagi, taubat, buat lagi, taubat, buat lagi. Itu bukan taubat namanya, tahu buat. Tahu buat. Ya. Baik ya. Kemudian sebab bagi rahmat Allah. Yang ke-31 bagi berkat. Dapat berkat. Apa arti berkat? Semua kita buat tu dapat pahala. Itu namanya berkat. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala, dari perkataan dapat pahala. Apa saja mendatangkan pahala. Itu namanya berkat. Yang ke-32 sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah-tambah kasih akan dia. Ada bagi selawat lagi kasih, lagi kita selawat lagi dikasihkan kita dan kita mengkasihkan dia. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan satu tempat daripada tambatan iman. Nak menguatkan iman tu. Kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Kita tak sempurna iman tu, kita kena kasihkan dia. Lebih kasih kepada dia. Lebih lagi daripada kita kasih daripada bapak kita. Lebih daripada kita kasih daripada mak kita. Lebih daripada kita kasih daripada suami kita. Lebih daripada kita kasih kepada anak-anak kita. Lebih kita kasih daripada diri kita sendiri. Baru sempurna kasih kita, iman kita tu. Baru sempurna. Pernah Sayyidina Umar bersabda, ada berkata, Sayyidina Umar pernah berkata, aku ni ya Rasulullah, aku kasihkan kamu lebih daripada segala manusia ni selain daripada aku. Jadi aku kasihkan aku juga. Kata Nabi pegang tangan Umar, wahai Umar, tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia kasihkan aku lebih daripada kasihkan seluruh manusia dan lebih daripada dia kasihkan diri dia sendiri. Dia faham ni? Faham. Lepas itu Umar kata, lepas ini, ya wahai Rasulullah, aku sekarang ni
Demi Allah, aku lebih kasih kepada kamu. Lain daripada termasuk diri aku sendiri. Aku lebih kasih kepada kamu daripada kasih kepada diri aku. Apa itu kata Nabi apa? Sekarang baru sempurna iman kamu. Al-an, kata dia Rasulullah ngabar pada Sayyidina Umar. Baru sempurna. Jadi kita banyak selawat itu tanda apa? Tanda kasihkan dia. Bila kasihkan dia, barulah sempurna iman kita. Itu yang ke 32 ya. Yang ke-33, semua 41 ada 8 lagi. Yang ke-33, sebab bagi kasih Nabi akan orang yang menselawat atasnya. Jadi kita selawat, Nabi kasihkan kita. Nabi memang kasihkan kita pun. Tak pernah lupakan kita, ingatkan kita aja. Dia diberi wahyu tentang neraka, Nabi tu. Tentang neraka. Menangis dia. Padahal dia bukan masuk neraka. Tapi menangis. Ditanya Jibril, kenapa kamu menangis wahai Rasulullah? Kamu bukan masuk neraka. Apa jawab Nabi? Aku menangis bukan kerana aku menangis, aku takut umat aku masuk dalam neraka. Dia takut kita masuk neraka ni. Itu yang dia menangis tu. Yang kamu pula Jibril, kenapa menangis? Tanya Nabi Muhammad pada Jibril, pun menangis ke? Kenapa kamu menangis? Kata, aku menangis kerana aku tengok kamu menangis. Ya? Ada tak menangis masa kita di Mekah? Ada tak? Tu imam tu dia baca apa-apa ayat, bila ayat yang seksual neraka tu dia menangis. Kita pun di luar ni menangis juga. Kenapa menangis? Kerana kita dengar dia nangis. Padahal kita bukan faham pun apa dia. Dia menangis, kita menangis. Gitulah. Jibril menangis, kata dia tengok Nabi Muhammad nangis. Gitulah. Lepas tu balik. Lepas dia menerima wahyu tentang neraka tu, dia balik. Dia seorang lah, bukan sama Jibril lah. Balik-balik dia dengar, jumpa dengan beberapa pemuda, satu kumpulan pemuda. Duduk tepi jalan. Ketawa terbahak-bahak. Kak. Ada lah benda yang menggelikan hati pemuda tu. Dia pun pergi jumpa mereka. Apa kata Nabi? Lau ta'lamu anna apa? Lau ta'lamu annama a'lam. Sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu. Lau ta'lamu annama ta'lam. Lau ta'lamu an na'lam, yang aku tahu. Lau ta'lamu an a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Lau ta'lamu nama a'lam. Jangan ingat itu teruk benar. Baru ingat. Itu jangan guru nak orang tua dia banyak lupa. Lau ta'lamu nama a'lam. Sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu. La dhahiktum qalila. Kamu akan sedikit ketawa. Wala bakaitum katsira, dan banyak menangis. Kita hari ni banyak ketawa, tak pernah toyak. Ya ke tak? Itu kalau orang tu suka menangis malam-malam, bangun malam-malam, bermanja-manjaan dengan Allah, mendayu-dayu bersama Allah, menangis aja, dia akan dapat apa? Lindungan arash. Di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan arash Allah. Jadi banyak dah bangun tengah malam menangis-nangis, bermanja-manja dengan Allah, mendayu-dayu dengan Allah. Mulai daripada malam ini. Tapi kalau malam nengok kotak bingung aja, kak nengok mutan janggut, kak nengok pendekar bujang lapuk, kak nengok teris sujud, kak nengok Maharaja Lawak. Sudahnya menangis apa, tidur dalam ketawa, kak dengan tidur. Alright, itu yang ke-33. Yang ke-34, sebab bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hatinya. Hati hidup tu apa? Seronok melakukan kebaikan, seronok sembahyang, seronok mengaji, seronok bersedekah, seronok berzikir, seronok baca Quran, seronok selawat. Itu peti hatinya hidup. Orang hati mati, tak nak buat baik. Azan lah dia tak peduli, nehen aja.
Nantaklah kita nampak orang tu pergi ke masjid, pergi ke surau nak ngaji, dia nehen tak erti. Tak nak tahu nehen. McDonald je. Itu hati dah mati. Dia udah mati sebelum dia mati. Kita nak hidup. Mudah menerima kebenaran. Walaupun dari kanak-kanak yang kecil pun kita menerima kebenaran. Itu tanda hati hidup tu. Tak hati hidup ke tak hati mati? Nak hati hidup. Banyak selawat. Sebab bagi dapat petunjuk hamba. Jadi kita dapat petunjuk yang kebaikan je. Allah dorongkan hati kita tu untuk melakukan kebaikan. Tidak dorongnya kita tu melakukan kejahatan. Sebab bagi dapat petunjuk hamba akan hidup hatinya. Kita nak hati hidup ni supaya kita sentiasa melakukan ibadah, selaku melakukan perkara yang diredai oleh Allah. Jangan buat perkara yang Allah murka. Yang makruh-makruh jangan buat. Yang sunat-sunat jangan tinggalkan. Ini lain pula. Bila sunat tu juih je bibir. Alah sunat kan wajib. Bukan perempuan ni yang sudah menyolah mati nama saya. Ustaz tak lain perli kemas je. Patutnya bila yang sunat tu buat banyak-banyak. Bila yang makruh tu tinggalkan sungguh-sungguh. Jangan juih je bibir je. Alah makruh bukan haram. Ada dah jenis orang tu? Ada. Jangan. Makruh tu artinya Allah benci. Bila Allah benci, siapa suka? Mereka suka? Tapi kalau bila Allah benci, siapa suka? Siapa tak suka? Macam saya datang ni Kalau semua bencikan saya, apa ramai kaum ini? Kalau semua bencikan saya, macam tinggal bangku je lah. Seorang tengok Haji Ibrahim balik, Haji Ibrahim balik, bencikan saya. Tapi sekarang ni nampak tak ada benci. Kalau benci dia balik dah. Itu dah ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ke 34, 35. Sebab bagi dilantangkan orang akan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dia padanya. Dilantang tu disebutlah. Orang tu selawatkan Nabi. Nabi pun sebut dengan dia seronok. Nabi suka orang selawat. Orang selawat dia dilantangkan. Dilantang tu dikuatkan suara tu. Orang yang selawat itu atas Nabi. Sebab itu dia suruh kita kuatkan suara tu. Boleh nyanyi tak? Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ikut tajwid tak apa. Selawat tak apa. Tak ikut tajwid. Padahal orang selawat ikut tajwid kan? Sallallahu ala Muhammad. Ada tak? Panjang mana mat tu? Panjang ke mat? Kalau patutnya tajwid ni? Tak ada panjang. Mat aja. Tapi ada dah orang panjang kan? Tak apa, boleh. Selawat tak apa. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang mana kalam tu? Tak ada. Tapi boleh tak? Boleh. Tak apa. Quran tak boleh. Mesti ikut hukum ya. Quran kena ikut hukum. Yang banyak orang salah baca Quran tu apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salah tu bunyi macam betul. Ya tu satu panjang tu pendek. Wa mahyaya wa mamati baru tu. Ayat Quran ya. Itu cerita itulah. Orang cerita lain lah panjang cerita ya. Jadi apa? Dilantang ya. Yang ke-36. Sebab bagi tetap atas imannya. Sentiasa beriman. Tengah ngaji ni beriman lah. Balik kan beriman juga. Sampai ke rumah beriman juga. Pergi ke pasar beriman juga. Sentiasa iman tu sepanjang hari. Beriman semata-mata. Kerana dia rajin selawat. Jangan di masjid, di surau beriman. Balik ke rumah udah lupa. Dia macam tak beriman. Macam orang kafir juga. Jemur kain, ketan dada juga. Jangan kau begitu ya. Dia banyak selawat, tetap imannya. Yang ke-37.
menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyempurnakan hak Nabi itu kepada Nabi ya. Dan syukur atas nikmat Allah. Kita terasa syukur nikmat Allah tu. Mojo Allah bagi kita nikmat. Ya. Jadi apa buat? Syukur. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur akan nikmat aku, dan saya akan tambah nikmat itu bagi kamu. Ya. Jadi kita syukur. Kan nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Ya, mujo Allah bagi nikmat. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh berjalan. Perut boleh menerima makanan, ya, dan sebagainya. Itu nikmat itu. Tangan boleh mencapai, lidah boleh bercakap. Kalau lidah tak boleh cakap macam? Tak ada cakap. Diam je lah. Orang cakap gitu ini muncul Allah bagi dia nikmat bercakap. Baru boleh cakap. Baru kat besar tak penting cakap. Anu je lah. Kerana ada nikmat boleh cakap. Cuba kalau tak boleh cakap macam? Tak boleh lah. Puan-puan. Bila kita sedar nikmat itu sebagai nikmat, bila dah hilang, baru dia sedar. Itu sebagai nikmat. Bila dia sedar mata sebagai nikmat, bila dah buta, bila dia sedar telinga sebagai nikmat, bila dah labang, bila dia sedar kaki boleh berjalan sebagai nikmat, bila dah lumpuh, ya ke dah? Sebab orang lumpuh, di mana duduknya kalau di rumah? Di mana duduknya? Depan tu, dekat dengan tingkap. Di beranda duduknya. Tengok orang lalu lalang. Ya ke dah? Pasal apa? Dia teringat. Tu sahapalah. Bila kita sedar rambut sebagai nikmat, bila dah botak, dia tak ada rambut lagi dah. Baru sedar nak rambut tu, jenuh mencari minyak sapi. Boleh. Kau mau tumbuh balik. Mau tumbuh? Akan maunya. Tu dah. Bila dah hilang baru tahu ya. Baru sedar. Sekarang ni kita ambil berat tak biar aja kita orang tu. McDonald aja. Bila dah hilang baru dia kita rasa itu sebagai nikmat. Alright. Kemudian yang ke berapa tadi? 37 dah menunaikan segala selawat tadi dengan dapat nikmat tadi. Kemudian yang ke-8 mengandung bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia dalam dan makrifah akan nikmatnya. Dia kenal nikmat Allah tu dan dia syukur dengan nikmat Allah. Kita dalam hidup ni tak lepas daripada 4 perkara. Yang pertama dapat nikmat. Yang kedua dapat musibah. Yang ketiga takdir kita. Yang keempat taubat daripada dosa kita. Kita berdosa. Jadi bila 4 perkara berlaku tu ada penyelesaiannya. Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Bila dapat musibah apa buat? Bila dapat musibah apa buat? Sabar. Dilanggar tokoh, sabar. Padahal seronok ke langgar tokoh? Jadi kalau kita sabar, dapat pahala. Nak pahala tak? Dan mudah-mudahan saya dulu sabarlah. Dapat pahala. Kerana Allah janji, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang sabar tu tak dapat dikira berapa banyaknya. Banyak mana pahalanya. Itu dah. Jadi kita dengan takdir, redha dengan takdir Allah Ta'ala. Allah jadikan saya ni saya. Allah jadikan perempuan ni perempuan. Allah jadikan cucu-cucu ni sebagai cucu-cucu. Allah tak jadikan kita dengan orang lain. Allah jadikan kita ni kita. Alhamdulillah. Kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Boleh tak Allah jadikan kita ni lain daripada kita? Boleh. Saya nak ngajar. Jadi ustaz. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Boleh tak? Boleh kalau Allah nak. Tapi Allah tak jadikan saya ni pengedar dadah. Allah jadikan saya ni pendakwah. Redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Redha tu pahalanya lebih besar daripada sabar tau. Sabar tu pahala besar lah. Redha tu lagi besar pahalanya.
Ndak ke tak nak. Tu dah tu. Dan kadang-kadang kita melakukan maksiat juga. Nyemur kain ke tanah dia juga. Bila berlaku maksiat apa buat? Taubat. Orang taubat dijanjikan syurga ya. Itu dah. Jadi itu dah 4 perkara yang berlaku pada kita dan 4 penyelesaiannya. Itu yang ke-38 ya. Yang ke-39 bahawasanya selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan kepada daripada Tuhan bagi dirinya. Dia selawat untuk Nabi tapi doa untuk diri dia. Mudah-mudahan bagi syafaat. Rasul tu bagi syafaat kepada kita. Banyak selawat ya. Banyak selawat, banyak doanya. Banyak doanya. Apa kata Tuhan? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku dan saya aku akan perkenankan permohonan kamu. Itu yang ke-39. Yang ke-40. 2 lagi. Adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu melihat akan rupanya yang apa? Mulia. Melihat akan mukanya mulia dan termateri pada hatinya. Hati tetap apa? Tetap beriman. Tak ada kejap beriman, kejap tak beriman, kejap beriman, kejap tak beriman. Kerana iman tu boleh bertambah dan boleh berkurangan ya. Jadi orang kuat selawat tu sentiasa tetap imannya, tak ada berkurangan ya. Sentiasa apa itu? Itu yang ke-40. Yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh. Makam syekh arti makam apa? Makam tok guru yang murabbi. Syekh yang murabbi. Ulama-ulama dulu ada tak yang dipanggil syekh? Ada. Syekh Daud Al-Fatani, tu syekh tu. Syekh Idris Al-Marbawi, syekh lah tu. Lagi apa? Syekh Arsyad Al-Banjari, tu syekh tu. Maknanya tok guru yang paling besar, tu syekh ya. Sekarang ni ada tak syekh? Ada lagi. Yang baru meninggal dunia ada juga. Syekh Fahmi Zamzam, syekh juga. Dia menyusun semula kitab Hidayatul Salikin. Syekh Fahmi Zamzam baru meninggal dunianya. Ulama gitu. Tapi yang masih hidup lagi, masih giat lagi, Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Makki Al-Banjari. Namanya Nuruddin. Itu Al-Marbu artinya dapat keberkatan, di mana dia pergi pemberkat. Al-Makki artinya apa? Dia banyak hidup di Mekah. Al-Banjari orang Banjar. Sangat masyhur sekarang ni. Dalam Malaysia ni dia paling masyhur lah. Dia orang Indonesia. Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Makki Al-Banjari. Lawa orangnya. Orang Banjar ni banyak lawa putih-putih belakang tau. Lawa orangnya. Sampai sekarang ni ada lagi. Jadi sanjungan manusia hari ni termasuk saya ke. Saya ada pernah jumpa dengan dia, pernah cium tangan dia pun ya. Tu Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Al-Makki tu pun kerja maki orang je bukan. Dia lama di Mekah. Dia cakap Arab. Ya, macam cakap Melayu je pasihnya. Cakap Melayu pun bunyi cakap Arab juga. Tu nama Syekh. Lagi seorang nama Syekh apa? Syekh Badaruddin bin apa tak ingat saya iaitu dua bekas mufti Kedah, Syekh Badaruddin dan begitulah banyak nama Syekh tu ya. Artinya pendakwah yang paling terkenal, ulama yang paling terkenal. Dia kata ulama pun tak betul, ulama tu ramai. Kalau seorang dipanggil alim, tapi saya bukan panggil ulama juga ya. Itu dah. Jadi adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh, darjat syekh. Kalau banyak selawat boleh panggil syekh lah. Ini orang lelaki je syekh tu, perempuan jarang-jarang panggil syekh. Yang murabbi tu pengasuh, yang mendidik anak-anak murid dia. Ya, murabbi, jadi mengasuh akan dia. Dan lagi selawat itu isi kahwin bagi anak bidadari. Itu kalau orang lelaki lah. Nak kahwin bidadari, mas kahwinnya apa? Selawat. Bagi anak bidadari. Perempuan,
orang dapat masuk syurga. Kalau lelaki masuk syurga, dia dapat paling koman, paling koyok, paling kudi, paling tak guna, paling curut. Dia dapat 72 orang bidadari. Berapa kau besar? 72. Itu paling koman tu. Kalau Tok Imam, tuan guru umpamanya, bukan tuan guru ini, tuan guru lain tak tahu lah berapa kata paling koman 72. Bidadari pula tu. Bukan seorang, 72. Ya. Suami perempuan dia. Kalau masuk syurga besok. 72 orang bidadari tau. Jadi isteri dia. Atas damai ni ramai-ramai ni tidak kecemburu. Ngapa tak cemburu? Jadi ketua bidadari. Ngapa tak cemburu? Jadi ketua bidadari. Yang sebenarnya ngapa tak cemburu? Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati. Ya? Hati dia tak ada lagi cemburu. Allah cabut. Kerana cemburu datang dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah cabut, tak ada cemburu. Lagi ramai, lagi seronok. Lagi ramai, lagi seronok. Lagi ramai, lagi seronok. Itu dia. Padahal banyak madunya. 72 paling komanya. Ada yang berkata-kata madunya. Tapi tak ada cemburu. Seronok aja. Lagi ramai, lagi seronok. Itu dia. Itu bidadari. Jadi mas kahwinnya ialah selawat. Aku nikahkan dia kau dengan Sainu Sana. Aku terima lah. Kalau orang ahli syurga, aku terima nikahnya dengan Sainu Sana tu. Dengan mas kahwinnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Artinya apa? Barang siapa selawat sekali, selawat atasku sekali, menselawat Allah atasnya 10 kali. Yang ni memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 10 rahmat. Sekali dapat 10 rahmat. Maka mereka akan datang yang ni kita baca kemudian ya. Biar sama berhenti dengan Sungai Galah. Sungai Galah berhenti yang ni juga. Tapi dia boleh 8 tu. Perempuan hari ini berhentinya. Alright, cukup sekarang. Cukup tak? Lengoh tak? Susah buat lah. Dah lebih sejam dah. Jadi cukup sekarang itu ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi di masa-masa akan datang. Tentang selawat. Tak habis lagi selawat. Baru selawat. Esok Bismillahirrahmanirrahim. Itu iman dan sebagainya. Banyak cerita ni. Tak tahulah boleh habis tidak ni. Agaknya sampai dulu tamat. Tok gurunya ke kitab ni tamat. Baik, sebelum saya tutup puan-puan, ada siapa-siapa nak komen? No comment. Setuju belakanglah. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Nak lekat balik ya. Saya pun ada program ke lepas ni. Petang kan ada program ni. Malam ada juga. Jadi saya pun nak balik juga. Alright, sekian dulu. Ada nak tanya? Tak ada nak tanya. Ngelin dah ngelin. Pentingnya? Tak ada masalah lah. Dapat belakang lah. Dapat tak? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga?